Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Alah, hai, lamanya lamanya Sensei tak buat video untuk YouTube ni. Dah bersawang dah orang kata kan. Tapi nak buat macam mana? Disebabkan oleh kekangan-kekangan masa. Jadi Alhamdulillah hari ni ada sikit masa untuk selit sekejap, tak lama pun. Hmm, untuk melayan ataupun untuk menjawab satu persoalan daripada sahabat PG yang mesej Sensei. Sebenarnya ada beberapa jugalah yang mesej tentang SPSS ataupun analisis yang perlu ya atau yang sesuai digunakan untuk beberapa orang kata apa ya untuk beberapa research question yang berbeza. Dan terutamanya yang bertanya ni nak membezakan antara analisis correlation, chi-square dan juga regression. Kerana ada beberapa sahabat kita yang keliru. Jadi Sensei fikirkan eloklah juga kalau Sensei buat perkongsian supaya lebih ramai lagi yang mungkin tak tahu macam Sensei dulu dapatlah beberapa info ataupun maklumat untuk menyesuaikan dengan analisis yang sesuai dengan research question. Macam tu Okey, insyaAllah Sensei akan berkongsi dalam masa yang singkat ini. Cuma Sensei akan bawakan beberapa basic perbezaan antara correlation, regression dan juga chi-square. Namun untuk video kali ini Sensei akan fokuskan kepada correlation dulu. Lepas tu next series insya-Allah kita akan pergi tip sikit kepada chi-square dan juga regression insya-Allah. Tapi tak janjilah bila dia timbul lah ya. Insya-Allah. Okay, let me share my screen. Saya lupa nak share siap-siap tadi. Okay, so I really hope that you can see my screen now. Let me make it as a presentation. Okay, so here we go. I think on previous videos, Sensei dah cover juga tentang t-test, okay? Dah dengan research questionnya dan sebagainya. Cuma mungkin tak dengan detail lagi ANOVA, MANOVA. Sekarang kita jump kepada relationship dulu untuk menguji hubungan dulu, which is these three analysis. Sebab ramai yang confuse, ketiga-tiganya boleh menguji hubungan antara variables. Tapi yang mana satukah yang spesifik ataupun sesuai kepada kehendak research question kajian. Okay, more or less correlation ni, dia banyak jenis correlation. Okay, yang Sensei letak kat sini sebenarnya merujuk kepada Pearson correlation. Itu yang paling normal. Yang paling normal yang kita buat yang melibatkan scale variables. Excuse me. Tapi sebenarnya kita ada banyak jenis correlation. Later on the second slide, Sensei akan sharekan jenis-jenis correlation yang ada dan juga jenis-jenis variables. Merujuk kepada variable yang sesuai lah untuk kita run dengan correlation yang berbeza. Okay, so basically perbezaan antara tiga analisis ini adalah terletak kepada beberapa ciri. Okay, yang pertamanya sekiranya katalah sahabat-sahabat nak melihat hubungan antara dua pemboleh ubah. Okay. Pemboleh ubah satu kepada pemboleh ubah dua. Maksudnya kita ada satu independent variable dan satu lagi adalah dependent variable. Dan kita nak melihat relationship, hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah ni tadi, kita bolehlah menggunakan analisis correlation. Sekiranya kita punya variables tu adalah scale variables, maka eloklah kalau kita guna Pearson correlation. Yang paling famous lah kan. Ada yang paling famous tu Pearson dengan Spearman. So make sure kalau kata guna soal selidik pun, scale kita tu make sure dia adalah scale, I mean range. Which is bila kita summated-kan the value, dia akan bertukar menjadi range lah. Sekiranya kita punya Likert scale tu ada 3 ataupun ada 4, biasanya dia masih lagi dalam ordinal. Dan sekiranya item-item itu tidak disummated value kan, dia akan jadi ordinal variables. Kita tak boleh pakai Pearson correlation. Kita kena pakai Spearman correlation. Okay, jadi tengok juga, perhatikan juga jenis variables tu.
Jenis variables ataupun jenis skala tu, sorry. It's not variables, jenis skala tu. Skalanya berada di jenis apa. Okey, kat sini minta maaf, my bad. I tak letak Pearson correlation kat sini. Supposedly kat sini adalah Pearson correlation. Tapi nanti kita tengok jenis-jenis correlation yang lain. Jadi correlation ni, dia hanya boleh menguji kekuatan, the strength of the relationship. Sama ada dia strong, average, weak, ataupun no relationship. Okay? Itu maksud dengan kekuatan. Dan dia ada di punya range dia. Berapakah nilai yang dikatakan sebagai a strong relationship. Jadi kita boleh tengoklah, boleh ubah satu dan boleh ubah dua, hubungannya sama ada kuat ataupun tidak kuat. Dan untuk correlation, kita tidak boleh buat prediction. Kita juga tidak boleh memberikan satu causal relationship. Maksudnya cause and effect antara dua variable ni. Okay. Bila kita dah uji dengan correlation, kita dah analyse dengan korelasi, kita hanya boleh establish dia punya hubungan saja. Terdapat hubungan dan kita boleh nyatakan dia sebagai hubungan tu kuat atau tidak kuat, lemah ke, sederhana dan sebagainya. Dan maklumat yang kedua yang kita boleh bekalkan apabila kita buat correlation adalah the magnitude of the correlation. Sasul. The magnitude of the relationship. Ada yang duk mengacau kat sebelah ni. Okay, jadi magnitude dia sama ada positif ataupun negatif. Jadi dua benda ni je yang kita boleh terangkan sekiranya kita buat correlation. Okay. Kekuatan hubungan dan juga yang kedua adalah magnitude hubungan tadi. Sama ada positif atau negatif. Kita sama sekali tidak boleh buat kesimpulan yang pemboleh ubah A memberikan kesan sebanyak ini kepada pemboleh ubah B. No, tak boleh. Okay, sebab correlation tidak boleh menjawab soalan cause and effect. Dan dia juga tidak boleh predict the impact. Bila satu pemboleh ubah naik, berapa banyak pemboleh ubah yang kedua akan naik. Tak boleh. Dia tidak boleh bagi maklumat tersebut. Okay. Jadi sebab tu kadang-kadang saya selalu tegur kan, kalau ada yang datang letak research question, nak tengok kesan ataupun pengaruh. Kan? Jadi bila pengaruh tu sebab selalunya kita tak pakai correlation lah. Sebab correlation ni kita hanya nak melihat kepada hubungan dan juga magnitude hubungan tu tadi. Sama ada positif ataupun negatif. Okay. Now, bila kita pergi kepada chi-square ni dia melihat kekuatan hubungan juga. Dan ada dua lagi benda yang kita boleh lihat daripada chi-square ni. Yang pertama adalah hubungan antara pemboleh ubah tu tadi. Yang kedua adalah kita juga boleh menganalisis perbezaan yang signifikan untuk melihat adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara nilai yang di-observe, nilai yang di-collect dalam eksperimental ataupun dalam uji kaji dengan nilai yang dijana secara teori, which is kita namakan sekarang expected frequencies. Kat sini ni kan, kejap kita main-main dengan this pen ni. Okay, nampak expected frequencies dengan observed frequencies. Observed frequencies ni yang kita ambil melalui pemerhatian yang kita buat eksperimental ataupun kerja lapangan. Okay, kita ambil betul-betul dia punya nilai tu dan kita nak tengok bandingkan dengan nilai yang dijana secara theoretical. So kita nilai yang theoretical tu dikenali sebagai expected frequency. Nilai yang kita ambil daripada eksperimen itu kita namakan sebagai observed frequency. So kita boleh tengok sama ada terdapat perbezaan signifikan atau tidak antara dua nilai ini. Itu adalah, excuse me, sorry. Tidak berapa memuaskan audio hari ini. Sebab lepas bengkel ini. Okey, itu adalah yang kedua. Maksudnya kita boleh tengok hubungan, kita juga boleh tengok adakah terdapat perbezaan signifikan antara observed frequencies dan expected frequencies. Dan yang ketiganya, melalui chi-square ni, sekiranya hubungan itu di-establish ataupun yes, nilai dia besar, jadi ada nilai-nilai yang kita kena tengok dekat dia punya box tu, dia juga, analisis ini juga boleh menentukan sama ada kajian kita tu boleh di-generalize ataupun tidak. Semakin besar nilai tersebut, semakin tinggi keboleh upayaan untuk di-generalisasikan kepada a larger population.
So 3 benda lah. Tapi sebenarnya more or less parametrik punya analisis ataupun kalau kita punya sampling tu dilakukan secara random, especially yang buat survey kan, biasanya kita dah treat dia punya validity in terms of the generalization because teknik sampling kita pun random dan sebagainya. Okay? Cuma itu adalah antara tujuan juga buat chi-square. Dia ada satu nilai Kramers tu, kita boleh tentukan sama ada dia boleh di-generalize ataupun tidak boleh di-generalize. Walau bagaimanapun, chi-square ini biasanya kita gunakan untuk categorical variables sahaja. Categorical variables ni termasuklah dua jenis lah, nominal dengan ordinal. Sekiranya kita punya variables adalah scale variables which is range dan juga ratio, maka kita tidak boleh guna chi-square. Okay? Alright. Okay, next adalah regression. Okay, so regression ni kalau tengok, dia boleh melihat pengaruh. Pengaruh ni maksudnya kesan lah, impact. Satu variable kepada sekurang-kurangnya satu variable kepada variable yang lain. Okay. Dan regression ni kita ada dua sebenarnya. Kita ada simple dengan kita ada multiple. Single dan juga multiple. Single. Yes. Tapi regression nanti saya akan cover dalam the next video. Hari ini kita akan tengok dulu perbezaan secara asas. Kemudian kita akan fokus kepada correlation lah mungkin hari ini dulu. Okay, jadi regression ni kita boleh melihat pengaruh dia. Katalah pengaruh independent variable kepada pengaruh dependent variable. Okay. Independent ni boleh jadi satu atau dua. Kalau kata satu, kita kena pakai simple lah, yang linear punya multiple, linear punya regression. Kalau kata kita ada lebih daripada dua, lebih daripada satu independent, maka kita kena pakai multiple regression. Alright, so kita nak tengok pengaruh independent variable kepada dependent variable. So dia bukan setakat hubungan. Macam correlation tadi, ada hubungan ke? Ada hubungan. Ada. Tapi kita tak dapat nak cakap causal relationship dia. Sekiranya pemboleh ubah ini meningkat sebanyak 3 titik ataupun 3 point, adakah pemboleh ubah dependent juga akan meningkat sebanyak mana? Kita tak boleh. Kita boleh predict benda tu daripada correlation. So yang boleh buat benda tu adalah hanya regression. Okay, so as you can see, dia punya function adalah more to predict the value. Maksudnya kita boleh jangkakan. Sekiranya nilai ini tidak bertambah, maka nilai dependent variable akan jadi berapa? Kita boleh predict. Ataupun di masa depan, katalah nilai ini bertambah sebanyak 3 point. Jadi berapakah kita punya dependent variable akan meningkat ataupun akan menurun. So kita boleh jangkakan dia punya keputusan ataupun nilai. Kita boleh predict the value. Sebenarnya macam inilah statistician predict. Saya bukan statistician. Saya adalah orang social science. Tapi saya berkongsi statistik basic ni, applied statistik ni kepada sahabat-sahabat yang mungkin berada pada situasi sama macam saya, which is non-statistician. Kan? Kita faham mungkin dengan language yang berbeza dengan statistician lah. Statistician dia ada cara dia tersendiri untuk explain in depth dan sebagainya. Niat saya untuk berkongsi adalah dengan assume yang akan melihat adalah yang berada di tahap yang sama dengan saya lah, which is daripada social science yang mungkin tidak familiar dengan analisis, applied statistik dan sebagainya. Okay, yang advance jangan tengok video saya sebab ini memang untuk newbie punya videos. Okay, so yang first daripada regression memang kita boleh predict the value. Macam saya cakap tadi. Dan yang keduanya kita boleh explain the impact of changes in an independent variable, explain the impact on the dependent variable. Maksudnya kita nak tengok pengaruh dia. Sejauh mana dia mempengaruhi, sejauh mana kesan dia. Okay. So itu boleh dilakukan dengan regression. Correlation dan chi-square tidak boleh melihat pengaruh dan juga tidak boleh predict the value. Okay. Untuk regression, scale yang boleh analyze regression adalah scale variables. Jenis skala adalah scale variables, which is range ataupun ratio punya variables. Okay, I really hope that you clear between the differences between discrete analysis
so that kita boleh move on kepada correlation lah a bit. Ini basic je. Kalau kata ada soalan dan sebagainya, bolehlah tanya di bahagian komen, ataupun yang tahu bagaimana nak menghubungi saya, bolehlah menghubungi saya. Okey, jadi untuk correlation ni, ini sebenarnya dia ada beberapa jenis lah, dan saya takkan cover semua sebab biasanya yang kita selalu guna pun Pearson and Spearman. But in case ada kategori-kategori yang berbeza, bolehlah tengok table ni. Selalunya Pearson memang scale variables lah, which is interval and also ratio. Yang saya kat range tadi merujuk kepada interval lah. Okey, Spearman pula biasanya kita guna untuk ordinal punya types of scale. Okey, phi kita pakai dichotomous. Tau kita pakai rating punya skills, dia ada rating, berapa rating dia. Sangat baik, macam tu lah. It's not macam tu juga, dia rating. Macam newspaper ke kan, dia ada rating punya scale. So dia akan guna tau. Biserial pula sekiranya kita dealing dengan dua jenis scale. Ada satu ratio, ada satu dichotomous. So kita pakai biserial. And then for point biserial, kita pakai bila kita ada dua scale juga. Kita nak tengok perhaps correlation between interval scale dengan dichotomous punya scale. Okay, so these are the types of correlation lah yang mungkin boleh digunakan oleh sahabat-sahabat sekalian mengikut types of scale di dalam kajian masing-masing. Okey, jadi ini yang saya katakan sebagai the strength of the relationship. So based on this coefficient value of general interpretation, macam ni lah kita interpret the strength of the relationship in correlation. Nah, ini correlation saya tak cover lagi chi-square dengan regression. Yang tu akan di-cover di video yang akan datang. InsyaAllah kalau panjang umur murah rezeki. Okey, jadi range dia between -1 to +1. Okay, as you can see dekat dalam gambar rajah ni kita ada -1 kat sini. Okay, and then +1. So kalau solid 1, either negatif ke positif means kita ada strong relationship. Jadi magnitude dia yang akan berbeza. Kalau kata kita punya relationship tu ada negatif, maka magnitude-nya negatif lah. Dia akan jadi -1. Bukan kata -1 dia punya relationship adalah rendah. Tak -1 is a strong relationship, cuma magnitude-nya berbeza, which is negatif. Katalah kita dapat nilai tu 1 tapi tak ada negatif, maksudnya positif. It is also strong relationship, but the magnitude is positive strong relationship. Okay, I really hope that I made myself clear. Okay, so the range will be 0.0 to 0.19. Relationship dia adalah very weak. Or sometimes kita cakap no relationship lah. Macam a very weak relationship kan. Okay, 0.2 to 0.39 dia weak relationship. 0.4 to 0.59 moderate relationship. 0.6 to 0.79 will be strong relationship, and whereas the last one, 0.8 to solid 1 will be very strong relationship. So these are the things yang kita tengok daripada table tu nanti. Dia akan ada dia punya coefficient tu, which is yang ada star-star tu. Okay, so value tu akan kita boleh interpret sebagai the strength of the relationship lah. Okay, whereas the second one will be the magnitude. Kalau kita buat scatter plot tu, dia akan nampak ada magnitude. Dalam table of correlation yang ada star tu pun nanti dia akan letak sama ada negatif ataupun tak ada negatif kat depan the numbers on the value. Okay, jadi kalau kita tengok the scatter plot, yang scatter line tu, kalau line-nya menghadap ke sini ke bawah macam ni, maksudnya dia mempunyai relationship yang negatif. Ni negatif. Uduhlah pula tulisan tu. Maafkan saya. Okey, so maksudnya dia menghala ke sini lah. So itu negatif. Tapi kalau kata scatter plot kita ataupun dot-dot kita ni, dia akan plotkan dekat kita punya graph tu, menghala ke sini, maka dia adalah positive relationship. Okey. Alright, let's say katalah kita dapat graph yang macam ni kan. Plot yang macam ni, maksudnya dia almost tak ada relationship. Kosong, sebab dia tak ada linear punya line kat situ. Okay, kalau kita tengok, kalau point 8, biasanya dia scattered a bit lah, tapi still lagi in the line. So this one still positive lah, sebab dia menghala ke sini. Okay. Yang ni pun positif, tapi dia punya relationship dah jadi moderate, which is 0.6, sebab scatter, dia disbursement dia tu dah mula melebar.
Okay, yang ni semakin melebar dia punya plot between each other. Okay, but still positif punya magnitude. Okay, so 0.4 lah dia punya value lebih kurang. Okay, whereas yang ni memang weak lah. Maksudnya kita boleh nampak dia scattered dalam dah nak jadi macam bulatan, circle lah kan. Macam linear dia tu dah agak memang dah tak ada kelihatan. But still positif. Sebab dia menaik macam ni. Okay. Whereas kalau kita nak tengok yang negatif, usually macam tadi contoh saya dah tunjuk satu. Ini adalah negative magnitude lah. Dia menghala ke bawah. 0.8 is a strong relationship, tapi the magnitude will be negative strong relationship. Okay. This one adalah strong relationship ataupun moderate, tapi dia adalah negative. But still dia ada relationship. Okay, this one pun kalau tengok dah mula berkurang di relationship because the disperse tu dia dah mula jauh antara satu sama lain, but still ada relationship. Okay, the magnitude is negative sebab dia menghala turun macam ni. Okay, this one pun memang dah agak tersebar lah disbursement dia kan, but still kita boleh figure out yang dia menghala turun macam ni, dia punya pattern tu. So dia punya negative lah, dia punya magnitude. So as you can see in this diagram on the right side, ini memang tak ada relationship at all. This one is X, okay, this one is Y. So as you can see tak ada linear relationship lah kalau kita buat satu garisan linear tu pun kita tak dapat dia punya scatter plot tu berada pada garis yang linear ni tadi. So this will be zero relationship. Okay, jadi saya rasa untuk correlation saya cover setakat itulah untuk hari ini. Basicnya begitu. InsyaAllah next series lagi kita akan pergi lebih jauh kepada bagaimana nak membina research question yang basic lah, dan juga bagaimana nak memberikan interpretation untuk correlation. Right? Cuma series lepas ini mungkin saya akan discuss a bit tentang tentang correlation dah. Mungkin saya akan pergi kepada chi-square dulu. Dia punya ciri-ciri dan sebagainya. And then saya habiskan regression. Okay, kemudian kita patah balik melihat bagaimana kita nak membina research question. Ataupun tengoklah mood saya macam mana. Kok kita habiskan correlation dulu ke? Macam mana cara nak interpret dan sebagainya. And then baru later kita move kepada chi-square. Okay. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat dapatlah sedikit manfaat daripada perkongsian saya pada kali ini. Ingat pesan saya ini memang betul-betul untuk newbie, dan saya menganggap yang melihat video saya ini, hantaran saya kali ini adalah kepada yang berada pada kelompok saya juga di tahap saya, which is I'm not a statistician. Saya adalah science social punya people yang mungkin tidak well versed dengan all the statistik dan juga tidak berapa familiar dengan statistik tu. Saya dulu pun begitu juga, bela-bela je kan. Tak tahu nak gagau dekat mana. Kat mana nak buat, apa nak tengok sebenarnya kan. Dan apa beza this one, okay? But itu adalah dunia PG. Dunia PG, dunia belajar, sebab kita sentiasa mencari ilmu tersebut. Jadi bila kita tak tahu, kita baca. Kita tak tahu, kita baca. Dan insyaAllah bila kita baca, mungkin ada masih lagi keliru, kita berguru. Itulah kaedah dia kan. InsyaAllah dengan proses begitu, maka kita akan mendidik hati kita untuk menghormati ilmu, menghormati guru, supaya perjalanan kita akan terus diberkati Allah. Okey, jadi saya stop sampai situ. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi video yang lain. Tak nak janji bila, tapi insyaAllah selagi diberikan umur yang panjang, nafas dan juga ilmu untuk dicurahkan, Sensei akan terus berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Jadi please take care, please stay safe, please take care, stay healthy. InsyaAllah Allah bless everyone. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.